Baik, rakan kita dari daerah Tutong pada pagi ini. Assalamualaikum, Mazdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Iskandar dan juga Nurintang, selamat pagi. Ya, Selamat pagi, Mazdi. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan juga saya harapkan rakan setugas di sana dalam keadaan yang baik-baik sahaja ya. Ya, Alhamdulillah ya. InsyaAllah ya. Baik, jadi kita ingin mengetahui sedikit ya bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini. Mungkin dapat dikongsikan bersama, silakan. Baik, keadaan cuaca di daerah Tutong saat ini dalam keadaan yang hujan renyai-renyai dan apa kita harapkan meskipun keadaan cuaca adalah dalam keadaan yang hujan renyai-renyai, kita sentiasa ingatkan kepada pengguna jalan raya khususnya untuk sentiasa tingkatkan kewaspadaan semasa memandu. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan ya semuanya dalam keadaan selamat dalam perjalanan. Jadi untuk seterusnya kami serahkan kepada Mazdi untuk berkongsi informasi bahan dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua untuk mengongsikan antara informasi yang dimuatkan pada pertemuan kita pada pagi ini. Dan Auda ingin juga saya khabarkan kepada Auda seperti yang dinyatakan juga keadaan cuaca saat ini dalam keadaan hujan renyai-renyai. Jadi kita harapkan agar Auda sentiasa jaga keselamatan ya di jalan raya, bukan jaga keselamatan di jalan raya sahaja, namun jaga keselamatan diri adalah penting pada ketika ini dan kita sama-sama membendung penularan COVID-19. Jadi kepada Auda yang tidak ada kepentingan untuk keluar dari rumah, sentiasalah teranah di rumah dan jaga keselamatan diri dan sentiasa berwaspada ya. Dan Auda, sebelum saya mengongsikan antara informasi yang dimuatkan pada pagi ini, apa kata kita saksikan terlebih dahulu bahan rakaman yang kami sediakan mengenai dengan sekam padi. Sekam padi merupakan satu by-produk dalam pemprosesan biji padi kepada beras. Ia adalah bahagian dari bulir biji padi yang berupa lembaran yang kering, bersisik dan tidak dapat dimakan, berfungsi dalam melindungi bahagian dalam iaitu endospermium dan embryo. Sekam atau kulit luar biji padi dihasilkan dalam proses penggilingan padi, iaitu setelah ia terpisah daripada butir beras dan ia amat berguna sekali dalam pembaikan struktur tanaman. Terdapat dua jenis sekam padi yang biasa digunakan, iaitu sekam padi bakar dan sekam padi mentah yakni yang tidak dibakar. Untuk mendapatkan sekam bakar, sekam tersebut perlu melalui proses pembakaran sekam yakni kulit padi secara terkawal dan lazimnya kaedah yang digunakan adalah daripada tong silinder yang dibuat daripada besi atau logam yang tahan api yang diberi lubang-lubang pada dindingnya yang kemudian dimasukkan pipa ke dalam lubang silinder yang telah dibuat mengikut ukuran sama dan ia berfungsi sebagai cerobong asap. Lubang-lubang ini berperanan untuk membuang panas dari bahan bakar ke tumpukan sekam padi tanpa harus membakar sekam secara langsung. Ya, inilah antara teknik yang digunakan untuk membakar sekam padi ya. Dan seperti yang saya difahamkan, kita ini boleh membakarnya secara terus. Kerana kalau kita membakarnya secara terus, ianya akan membakar sekam padi secara total. Jadi kita akan dapat hanya abu ataupun arangnya sahaja. Itu yang kita ni mahukan. Kita ni mahu ia punya sekam padi bakar. Jadi ini adalah teknik yang digunakan, itu teknik blower. Dan kalau tidak menggunakan teknik ini, ianya akan mengambil masa yang agak lama, sekurang-kurang 12 jam. Itu yang seperti yang dikongsikan kepada saya. Dan jika kita menggunakan teknik seumpama ini, insyaAllah dalam sekitar 3 jam kita ni akan mendapatkan sekam padi bakar secara total. Dan ianya memang amat berguna sekali untuk tanaman. Dia digunakan sebagai medium untuk tanaman. Dan insyaAllah kita akan mengetahui lebih lanjut mengenainya menerusi bahan ini. Arang sekam yang terhasil dari pembakaran secara separa pada suhu yang tinggi adalah untuk memastikan bahan hidup seperti benih padi, rumpai, mikroorganisma lain yang terdapat pada sekam tersebut mati. Setelah semua sekam berubah menjadi hitam, siram dengan air hingga merata.
Ini adalah untuk menghentikan proses pembakaran kerana apabila proses pembakaran tidak dihentikan, maka arang sekam akan berubah menjadi abu. Saya mulakan membakar, membuat sekam padi ini dalam 4 tahun sudah lah. Saya tahu membuat sekam padi ini semasa saya menghadiri kursus penanaman menggunakan sistem petigasi di Nadi. Untuk mendapatkannya memanglah susah sedikit lah. Pasal kami melalui ada suatu kontrak yang dilantik oleh kerajaan pertanian menjual sekam padi itu. Jadi sekam padi itu ya banyak digunakan untuk juga menanam padi. Jadinya kalau sekiranya ada lebih baru yang jual ke kami pengusaha macam tanam untuk bunga. Kalau bakar tidak menggunakan ada macam pipa tu, ia akan angus tu jadi abu. Ya mesti ada juga macam anginnya tu keluar napas untuk ke atas. Kita menggunakan batang pipa tu. Yang baiknya ya dicampur sama sama kokopet. Boleh ya campur sama tanah sedikit. Sama anunya lah, sukatannya lah. Sama sekam bakar. Ya tujuannya untuk betul. Supaya tanah tu gambur dan lembab. Yang bagus lah macam jenis pokok lada, jenis bunga. Kalau bunga macam entrium boleh tak, orchid pun boleh tak, orchid sama jenis bunga daun. Itulah yang selalu kami pakai. Saranan tadi bolehlah dicuba-cubalah, sesuatu ini mesti dicuba dulu lah. Pasal kalau hanya mendengar cerita kali dia susah lah kalau cerita kayak, tapi kalau dibuat entah pulang susah. Janji ada kulit padi lah, atau saya payah untuk mendapatkan susah. Barangkali satu ya tanah itu kalau campur sama padi, tanah ndak kamas lah, ndak kancang. Ya macam juga kali macam tanah jenis tanah masak kalau campur sama padi itu. Ada peluang bijinya kalau macam untuk tanaman kesuburannya nampak subur lah kalau bijinya tu lah. Kalau macam tanah itu kancang, airnya ndak keluar karena pasu tu kan tersumbat. Tapi kalau campur sama sekam padi itu yang ndak kancang, air senang keluar dan akarnya tu cepat menjalar lah. Ya tanah ndak kancang. Kami menjual tiap hari Kamis temu tutong, sama di Pasar Gadong tiap hari Jumat sama hari Minggu. Kadang-kadang ada kanak-kanak lah menjual melalui Facebook. Itu ada orang ngagak ke rumah juga. Tapi sekejap itu ada tu masa orang banyak minat tanam bunga jenis keladir itu sekejap itu banyak tak. Sampai kami pun habis tu ada stok orang minta ada sekejap itu. Tapi masa ini kuranglah sikit, tapi masih pelang ada juga. Boleh lah. Tiap minggu ada juga orang Bali itu lah. Sekam padi mengandungi bahan silika yang tinggi, terutama pada sekam bakar. Selain mempunyai kadar rongga yakni porosity yang tinggi, ringan dan permukaan luaran yang luas yang membolehkan bahan ini sesuai dijadikan sebagai bahan penyerap dan penebat. Dan oleh itu, ia amat sesuai sekali dijadikan sebagai medium organik pada tanaman bagi pertumbuhan tanaman yang optimum. Kedua-dua jenis sekam padi ini mempunyai fungsinya yang tersendiri yang dapat menyuburkan dan menggemburkan tanah selain mengekalkan kelembapan serta menggalakkan perkembangan akar tanaman. Dan kebiasaannya, medium-medium ini dicampur bersama kokopit tanah topsoil bagi meningkatkan produktiviti serta memberikan hasil tanaman yang berkualiti.